Macam manakah audionya? Audionya okey ke tak okey ke? Mana dia? Okey. Macam mana audionya? Alright, audionya okey kot? Ya, Waalaikumsalam Anwar Rahman, orang yang pertama bagi komen ni. Anwar Rahman, orang yang pertama bagi komen. Thank you Anwar Rahman, Anwar Rahman. Waalaikumsalam Anwar Rahman. Orang yang pertama bagi salam. Okey. Izzat Amir, Waalaikumsalam. Wan Kojek, Waalaikumsalam. Brian Fernandez, selamat malam. Kadir, apa hal? Ada double. Aduh. Ya, budak kampung Sempoi, Mawarita, Hafiz, Amira, Ejal Kadir, Arafika, Ashraf, Kadir Ahmad, Syahir Osman. Assalamualaikum Abang Syahir kita. Wan Perang, Fuad Zamir, cun. Apa yang cun tu Abang Fuad? Apa yang cun tu Fuad? Ya, Muhammad Arif, Alan GBK, Waalaikumsalam kembali Alan. Ya. Siapa lagi? Wan More, Waalaikumsalam Boskur. Hati kering Azmira, hati kering. Setebal manakah kering anda? Ya, Saiful, Mas Liza, selamat malam kembali. Sukardi Kadri. Nama-nama yang saya nampak ni nama-nama yang memang konsisten. Hari-hari orang yang pertama masuk, nama-nama yang masuk dalam masa yang cepat. Nama-nama yang saya nampak macam nama-nama yang konsisten masuk hari-hari ni. Siti Hazlina, kan, Saiful Nizam, tim IBMM. Hidup perguruan Malaysia. Okey. Satar, ya Abang Satar. Ya Abang Satar kita, Waalaikumsalam. Syahir Osman, ya ke dah share ni? Keep sharing lah. Kalau betul keep sharing. Okey, jangan lupa keep sharing live kita pada malam ni tuan-tuan. Malia Comel, Taram Shah. Cap dah siap, boleh ambil di rumah. Tak ada. Ya Osman, Kota Kinabalu. Ya Zubairi Junus, Asar, Halimatun Zainon, Siti Sunita, Waalaikumsalam kembali. Encik Nazlizam, Nur Suraya, Amir Dollah, Amboi, Fauzi Hassan, Abah Din. Ya, keep sharing dan keep sharing. Ada baru dapat 286 mereka bersama saya malam ni. Malam ni insya-Allah kalau dipanjangkan usia, kalau dipermurahkan rezeki, dapatlah kita bersama dengan Abang Awi kita. Uncle Awi, Datuk Awi. Ya. Awi. Kalau dia jawablah. Doa-doalah dia jawab. Doa-doalah dia angkat phone. Doa-doalah dia bersama dengan kita. Okey? Doa-doakanlah. Manalah tahu panjang umur saya, diberi kesempatan, diberi kemudahan, dapatlah sembang dengan Abang Awi. Alright. Anita Hussein, Nuriza Mudin. Ya. Arafika Ashraf. Settle share. Ya ke settle share? Share lah. Okay, keep sharing dan keep sharing. Baik. Data kena baca juga, Osman. Data kena baca juga. Okay, baik. Sebelum kita mulakan live kita seperti biasa, menunggu 1K. Menunggu pacak 1K, kita belanja dulu lagu. Okay, lagu yang kita akan mainkan setiap hari, kita akan main lagu. Lagu sebagai intro, mukadimah kepada live saya setiap malam, tuan-tuan. Jadi untuk malam ni saya nak pilih lagu apa Malam ini nak pilih lagu ni lah. Nak main lagu ni lah. Bagi korang layan lagu ni lah. Okay? Ada ramai minta main lagu ni. So saya pun main lah lagu ni. Kita belanja lagu ni. Tengoklah macam mana. Sama ada orang nak dengar ke tak dengar kan. Okay, kita belanja lagu ni tuan-tuan. Mana asal dia macam, alah apa hal ada bunyi-bunyi ni. Kejap masalah tu lah, lain kali gatal-gatal lah buka macam-macam benda, lupa nak off balik. Okay tuan-tuan, kita belanja dulu lagu sebelum kita start live tuan-tuan. Keep sharing, baru 457 orang. Keep sharing dan kita belanja dulu lagu daripada dengar sendirilah. Alright, dengar dulu. Amboi, jangan kelik lah weh. Duk diam-diam di bandar katanya. Jangan kelik lah weh. Janganlah weh. Tadi PM dah kata apa? PM kata tahun ni boleh beraya. Boleh beraya. Dia bagi beraya. Dia kata boleh beraya. Boleh kunjung-mengunjung. Satu kelonggaran yang sangat-sangat baik sebenarnya. Boleh beraya. Boleh meraihkan Aidilfitri. Boleh kunjung-mengunjung tapi dengan syarat dalam negeri yang sama. Dan juga jangan lebih 20 orang. Jangan pergi buat rumah terbuka sampai buka kemah bagai. Jangan sampai buat kenduri raya bagai. Cukuplah sekadar pergi jumpa saudara mara dan juga rakan-rakan yang berhampiran sahaja. Itu kata PM. Perdana Menteri kita, Abah kita kata, jangan keliklah weh. Janganlah weh. Okey. Maksudnya, semua orang faham. Kerajaan sudah bagi satu kelonggaran yang amat longgar dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat sehingga 9 Jun. Disambung
sebulan lagi. Bermula 13 Mei sampai 9 Jun. Bersambung lagi 1 bulan. Atau lebih tepat sekali, 4 minggu. Saya dah agak dah pun. Saya dah agak akan berlaku. Begitu sebab setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, PKPB akan bersambung setidak-tidaknya sehingga selepas pesta gawai dan juga pesta keamatan. Apalah. Tapi yang maksudnya saya dah agak dah pun. Sebab dalam kedua-dua pesta kerajaan inilah, sama ada kerajaan bagi orang Islam dan juga bagi mereka yang di Sabah dan Sarawak, ini satu benda yang amat perlu dijaga, kerana memang kita tahu dah, kalau raya memang memang gila lah, memang gila. Saya tuan-tuan, saya tiap tahun tuan-tuan, kalau saya tak balik Kedah, saya punya kampung di Kedah, di Jitra Kedah. Tapi ialah apa kata orang, disebabkan arwah sebabkan Tok Wan, atuk, nenek semua dah tak ada. Yang ada cuma ialah mak dan ayah kan. Jadi dulu kami ketika arwah Tok Wan masih ada, memang raya ialah hari yang paling meriah sebab semua sepupu sepapat, semua saudara mara akan berhimpun pada malam raya di rumah arwah Tok Wan. Jadi memang ramai. Barulah kita rasa tidur bergelimpangan, tidur penuh satu ruang tamu sampai ke dapur penuh. Sampai ke ruang kedua dapur pun penuh orang tidur. Sebab balik sampai 5-6 keluarga. Satu keluarga sampai 5 orang, 6 orang cucu. Macam mana? Memang sendat, memang penuh kan. Tapi sejak arwah Tok Wan dah tak ada, kami hanya berhari raya bersama dengan keluarga masing-masing. Saya dengan mak ayah saya di Jitra, yang lain di Penang dan sebagainya. Ada di Perak, ada yang di ramainya di Kedah lah. Tapi tuan-tuan, kalau saya tak balik Kedah, saya akan meraihkan Aidilfitri di Negeri Sembilan ataupun di kawasan Pedas Linggi, kampung sebelah keluarga sebelah isteri saya. Sebab ayah mertua saya berasal dari kawasan Pedas Linggi. Sana memang meriah. Sana punya style, kalau raya, dia buat style shift. Mula-mula rumah ni, lepas tu semua dalam rumah ni pergi rumah tu. Lepas tu daripada rumah tu pergi rumah Nun. Lepas tu rumah Nun pergi rumah Nan. Sampai kita, yang paling grand sekali, rumah terakhir sebelah malam, dia orang siap buat kemah macam kenduri kenara lagi. Siap main meriam bulu, siap main mercun bagai. Jadi kemeriahan tu memang dirasai setiap tahun kalau saya beraya di Negeri Sembilan. Tapi tahun ni tuan-tuan, tak adalah. Semua orang kena faham, mercun semua pun dah mungkin kurang. Jadi tak ada peluang lah tahun ni nak rasa meraihkan raya macam sebelum-sebelum ni. Nak raya main mercun mungkin boleh main lah pelan-pelan kan. Tapi nak pergi rumah orang sana sini payah lah kan. Jadi semua orang mesti akan merindui pengalaman berhari raya seperti sebelum-sebelum ini kan. Yelah, buat kata orang pagi-pagi raya, pagi-pagi raya dia walaupun mata tengah duk barai ni kan, pakai sampin berindah-indah di pagi raya, pergi semayang raya. Jadi tahun ni insya-Allah kot nampak gaya macam hin tu ada tu. Macam hin tu ada, hin untuk membenarkan solat jemaah. Mungkin dibenarkan. Nampak gaya macam dibenarkan. Kalau dibenarkan mungkin solat hari raya mungkin ada. Nampak gaya macam ada dengan SOP yang akan diperkenalkan. Tapi kalau tak ada sekalipun, walau ada ataupun tidak sekalipun, dia akan rasa tentu sekali berbeza tuan-tuan. Sebab apa? Dulu balik raya kan, balik daripada sembahyang raya tuan-tuan. Ingat lagi kan zaman kita budak-budak, anak-anak saya pun balik sembahyang raya dia akan pergi rumah ke rumah. Syok sekali kan. Dalam poket seluar ni, dulu zaman saya duit shilling penuh. Duit shilling yang paling berharga ialah duit raya 50 sen. 50 sen ni kira paling berharga time tu. Kan? Okey tuan-tuan. Tak apalah, kita tak payah nak sembang panjang bab raya ni. Okey. Kita raikanlah Aidilfitri tahun ni dengan norma yang baru tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita pergi dengan segera pergi kepada data hari ini tuan-tuan. Data 10 Mei 2020. Tuan-tuan, tadi dah 1K turun balik. Tak apalah, lantaklah. Okey. Baik tuan-tuan, hari ni tuan-tuan 10 Mei 2020, saya nampak wajah Datuk Nur Syah macam lesu sikit. Mungkin dia rasa macam aku dah dapat sehari cuti, hari ni kena kerja balik. Kesian dia. Nampak dia lesu je kan. Tapi tak apalah. Tapi yang pentingnya hari ni tuan-tuan membuktikan segala apa yang kita sembang-sembang dalam beberapa hari yang lepas. Kes warga asing menjadi penyumbang utama. Sudah seminggu lebih saya kira. Lebih seminggu.
kes warga asing menjadi penyumbang utama kepada peningkatan kes harian, dan dia secara tak langsung menggagalkan hasrat kementerian untuk melihat angka 1 digit pada minggu ini, dan juga mungkin sukar pada minggu hadapan, tuan-tuan. Semalam, tengah malam semalam, satu lagi kawasan di PKPD kan, iaitu di kawasan Pasar Jalan Osman, di kawasan PJ. Okey, kawan saya, sahabat saya, seorang videografer di Ink Studio, rumah dia termasuk dalam kategori itu. Rumah dia juga dipagar, diletakkan pagar dawai berduri, dengan tiba-tiba mereka tak diberitahu, dan mereka tak sempat pun untuk nak keluar ke nak apa ke, memang tak sempat. Dan kali ini kementerian menggunakan pendekatan tidak lagi maklumkan. Dia terus buat je, tuan-tuan. Dan kalau kita refer kepada data hari ini, tuan, data hari ini, kes di Pedas Linggi sekali lagi menjadi penyumbang utama kepada kes yang paling besar berlaku dalam negara pada hari semalam sehingga jam 12 tengah hari tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan, 96 kes pulih pada hari ini menjadikan 5,025 kes pulih secara kumulatifnya, dan persentage naik, tuan-tuan. 3 suku, 3/4 daripada mereka yang positif COVID-19 telah pun pulih. Tahniah kepada pihak KKM. 3/4 daripada kes dalam negara telah pun pulih. Tinggal suku lagi. Kita merangkak secara perlahan-lahan, tapi kita tinggal suku je lagi. Berbanding data dunia, masih lagi pada angka 35.14%. Tuan-tuan, 67 tinggi, masih tinggi ni. 67 kes baharu dilaporkan, dengan 49 daripadanya ialah warga asing. 49 daripada 67 ialah warga asing. Nampak tak? Betapa mereka terus memberi masalah kepada negara. Tuan-tuan, menjadikan 6,656 kes keseluruhan, kes kumulatif, dan yang masih aktif, yang masih lagi belum pulih ialah 1,523 orang. 18 dirawat di ICU, manakala 6 lagi memerlukan bantuan pernafasan, tuan-tuan. Okey. And then, tuan-tuan, tiada kes baharu kematian dilaporkan pada hari ini. Kita nampak ini satu berita yang amat menggembirakan, membuktikan kemampuan rawatan negara yang menunjukkan hari demi hari, dalam minggu ini sahaja sudah 3-4 kali tiada kes kematian dilaporkan, dan kekal kepada 108 sahaja kematian pada kadar 1.62%. Tuan-tuan, dengan cepatnya saya pergi ke rumusan sidang media oleh KKM. Datuk Isham kembali. Welcome back Datuk. Welcome back, Datuk. Okey, PKPD di kawasan Pasar Jalan Osman, 27 kes positif. Kenapa dia buat PKPD? Sebab tiba-tiba dikesan 27 kes positif dalam lokaliti Pasar Jalan Osman di PJ. Dan daripada 27 ini, satu di luar kawasan PKPD. Bermaksud sama kes macam di kawasan Pasar Borong Selayang, apabila walaupun PKPD dibuat, tapi sebenarnya ada kes yang berlaku di luar kawasan PKPD. Sama macam Pasar Jalan Osman. Kes macam ini yang sebenarnya membimbangkan kerana ia sudah pun dikesan berlaku di luar kawasan PKPD. Tuan-tuan, dan sekarang ni KKM menggariskan beberapa kelompok masyarakat sebagai fokus utama mereka. Antaranya ialah peserta perhimpunan Seri Petaling, pelajar tahfiz, nampak tak? Nombor 2 ranking ni, pelajar tahfiz. Nombor 3, orang Malaysia yang pulang daripada luar negara. Nombor 4, anggota kesihatan KKM. Nombor 5, penduduk di lokaliti PKPD. Dan seterusnya Pasar Borong Kuala Lumpur dan pasar-pasar yang berkait rapat dengan PBKL ni. Nampak tak? Seperti Pasar Borong, seperti Pasar Jalan Osman, pasar-pasar lain lah, Caukit dan sebagainya. Ini ialah fokus utama oleh pihak KKM, tuan-tuan. Dan juga, mana lagi? Pekerja asing di tapak pembinaan Rumah Jagaan Warga Emas. Ini antara yang mereka bagi fokus utama untuk mereka cari berapa ramai lagi mereka yang positif COVID-19 atau mereka yang mungkin terkesan dengan kontak rapat dan sebagainya dengan pesakit COVID-19 di kawasan mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan, dengan pantasnya saya terus pergi ke depan lagi. Okey, sekejap saya kena tekan satu benda dulu. Sekejap. Sebentar, tuan-tuan, sebentar. Okey. Alright.
Okey. Sekejap Sebentar je. Saya ada benda saya lupa nak tekan tadi, tuan-tuan. Sekejap. Okey. Okey, tuan-tuan. Tak ada, saya hantar satu message kepada Datuk Awi untuk dia ready tekan anytime. Okey, tuan-tuan. Sambung, tuan-tuan. And then, tuan-tuan, Pasar Chowkit bertambah 5 kes, tuan-tuan. Bandarasah juga bertambah. Sudah diambil sampelnya 10,568 sampel, 425 positif. Dan juga mana lagi? Lokaliti Pasar Borong Selayang juga bertambah 1 kes, Selayang Baru Kekal. Pasar Jalan Osman tadi dah sebut. Seri Petaling ada 2 kes baru. Dan juga mana lagi? Lagi dimaklumkan ke sini, kes dalam Malaysia terkawal dan sentiasa dipantau. Maksudnya sekarang ni dia kata, kalau rakyat patuh, maka kerajaan akan mampu mengawal wabak COVID-19 dengan baik. Itu kalau rakyat kita patuh, katanya. Baik, tuan-tuan. Okey. Nampak tak semalam saya sebut? Saya kata apa semalam? Saya kata, kes di Pedas pasti akan meningkat. Pasti akan meningkat kau-kau punya. Pasti. Dan pasti sekali. Dan ia berlaku, tuan-tuan. Kes di Pedas meningkat 43 kes baru, menjadikan total 131 kes, melibatkan 122 warga asing, tuan-tuan. Nampak tak? Apabila berlakunya satu jangkitan dalam kalangan warga asing, kita dah sembang 2-3 hari dah pun, dah sembang banyak kali dah pun, kan? Memang jangkitan akan berlaku dengan cukup cepat sekali dan akan lebih meningkatkan data dengan tinggi sekali pada setiap hari, tuan-tuan. Dan ini nampak tak? Hari ini saja 43 kes baharu dikesan dalam kawasan Pedas. Hanya dalam kawasan Pedas, sekaligus menjadikan daerah Rembau kembali sebagai zon merah. Daerah Rembau. Semua ada 4 zon merah dalam Malaysia, tuan-tuan. Ada 4 zon merah dalam Malaysia. 3-nya dalam Lembah Kelang, iaitu di kawasan PJ dan juga di kawasan-kawasan seperti di kawasan Mukim Batu. Tapi, tuan-tuan, hanya satu saja sekarang ni kawasan zon merah yang berada di luar Lembah Kelang, iaitu di daerah Rembau. Inilah dia masalah yang kita amat khawatirkan apabila melibatkan warga asing, tuan-tuan. Dan hari ini dikenal pasti penambahan kes juga melibatkan warga asing di Pasar Chowkit. Bertambah lagi 5 kes di Pasar Chowkit, tuan-tuan. Juga melibatkan warga asing. Tuan-tuan, apa yang saya risaukan, di Rembau ataupun di Pedas, tuan-tuan, sudah diuji 768 orang. 768 orang sudah diuji. Okey? Daripada jumlah tu, 131 daripada mereka positif. 1/7 daripada mereka yang diuji positif COVID-19 dalam kawasan Pedas. Ataupun lebih tepat lagi, dalam kilang yang melibatkan warga asing. Antaranya Nepal, Bangladesh dan juga ada Indonesia dan sebagainya. Myanmar pun ada, tuan-tuan. Jadi inilah yang kita amat-amat risaukan. Walaupun kluster pembinaan setia alam tidak menunjukkan peningkatan. Kekal dengan 12 kes. Jadi benda ni dia nampak macam mana? Saya nampak benda ni dia ada, memang kita kata kita dah mula kawal. Kita dah mula kawal kes-kes jangkitan dalam kawasan PKPD, dalam all cluster. Betul. Kita dah mula kawal. Tapi macam mana saya sembang semalam, yang saya kongsikan semalam, meskipun kawalan dibuat, namun dia tidak. Hello, Assalamualaikum, Tok. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam, dengar? Dengar, Tok. Okey, kebetulan Datuk Awi pun dah bersama kita ni, so kita terus sambungkan pada Datuk Awi semua. Okey, Assalamualaikum, Datuk. Okey. Waalaikumsalam. Datuk sekarang sedang bersama dengan lebih kurang 1,000 lebih ni yang sedang menonton ni. Oh, Alhamdulillah lah, taklah. Dia pelan-pelan, Datuk, nanti lama-lama ramai tu. Okey. Ya, Datuk. Sihat tu, Ya. Bagus, alhamdulillah buat masa ni. Beginilah. Sementara nak menunggu PKP selesai ni kan. Kabarnya tadi ada buat semakan gigi. Kenapa gigi tu? Ada, biasalah sekarang
duduk kat rumah ni makan bukan jawabnya kan. Kita nak masak, yang tu nak masak, semua nak masak, kita pun try. Tak boleh keluar rumah, tak boleh buat apa, duduk makan tidur, duduk makan tidur. Itulah Datuk. Bila sembang pasal makan tidur ni Datuk, apa Datuk rasa Datuk? Dah lama tu ni, dah sambung lagi sebulan Datuk. Sambung lagi sebulan akan sampai 9 Jun ni. 9 Jun itulah dia. Macam mana Datuk? Itulah dia. Saya sebenarnya ada hikmah dia sebenarnya benda-benda ni berlaku pada saya lah. Ya. Pertamanya selalu jarak apa orang cakap silaturahim antara keluarga tu begitu jauh jaraknya. Dan apabila sekarang ni bila kena PKP ni ataupun kena malapetaka COVID-19 ni, jarak tu dah dekat dengan keluarga. Maknanya dah dekat dengan anak-anak, dekat dengan isteri, dekat dengan orang yang kita betul-betul sepatutnya dekat. Ya, betul. Tapi kalau sebelum ini kita terlalu jauh, terlalu kejarkan, sibuk kerja lah, sibuk itu, sibuk ini, mesyuarat tak tentu pasal. Tapi ini pada saya satu hikmah dan saya dapat spend quality time dengan family. Itu saya dapat lah. Tetapi dalam masa yang sama ada pro and con. Ya. Dalam masa yang sama juga kita kehilangan kerja. Kehilangan punca dan sebagainya. Ini pun satu juga kita nak tengok di mana kita bertabah atau tidak dalam keadaan ini. Ini semua dugaan. Ini semua cubaan, dugaan yang Allah beri tak banyak, sikit. Tapi kalau kita sabar, insya-Allah selalunya ada hikmah di sebalik itu. Ada sesuatu besar yang lebih baik yang menunggu di depan. Kita tak tahu. Tapi kita kena selalu minta pada dia supaya kita dimudahkan, kerjaya dimudahkan, rezeki diluaskan, begitulah lebih kurang. Tapi Datuk, yalah, sebelum ni Datuk, pada awal-awal PKP Datuk, mula-mula PKP diumumkan pada 18 Mac itu hari, golongan artis antara mereka yang terkesan, mereka rasa macam mereka hilang pendapatan, mereka sampai ke tahap, yalah mula-mula hari itu kan ada viral sekejap pasal ada yang artis yang kata bagi minta bantuan dan sebagainya. Sekarang dah mula reda Datuk, dah mula reda sikit, dah mula semua artis dah mula diam kan. Jadi apa Datuk punya pandangan tentang situasi saya pun terkesan juga dengan benda-benda macam itu. Sebenarnya bukan terkesan apa. Saya pun tak sangka benda tu menjadi satu isu besar. Kemungkinan pihak artis itu mahu menceritakan tentang bantuan kepada artis veteran. Yang diceritakan oleh artis-artis baru. Tapi pada saya kesilapannya, minta maaf saya cakap kesilapannya mereka tidak berbincang dahulu melalui satu pertubuhan, mungkin boleh berbincang dengan seniman atau berbincang dengan karyawan ke dan sebagainya lah. Kita ada persatuan seni, kita dah banyak betul berbincang, duduk macam mana cara untuk menyelesaikan masalah. Jangan bagi Tom, Dick and Harry ni bercakap. Biar leader yang bercakap. Kalau kata nak ambil contohnya nak dapatkan imbuhan kepada mereka-mereka ni, bantuan-bantuan cara hidup dan sebagainya, ada cara yang betul. Janganlah kita terus keluar dalam surat khabar, media sosial dan sebagainya bersama. Sebelum itu kita artis-artis ni contohnya, minta maaf cakap, bermegah-megah dengan itu dan ini. Betul, netizen kita tak salahkan. Mereka melihat setiap hari, mereka mengikuti perkembangan artis itu setiap hari. Betul. Buka paper, buka media sosial, keluar bercerita tu cerita ni, pergi overseas beli yang branded apa semua ni. Tapi bila sampai ke tahap ni, kita lebih bising daripada orang yang sepatutnya dapat. Jadi benda macam ini yang orang marah. Netizen marah benda-benda macam itu. Jadi ini satu benda dalam masa yang sama, semua golongan-golongan seni ni kena ambil iktibar. Artis-artis contohnya ambil iktibar, di mana kita tahu sekarang netizen bukan suka kita selama-lamanya. Kita ingat. Betul. Mereka suka bila kita buat sesuatu benda yang positif, mereka benci bila kita buat benda yang tidak elok. Semua pun sama. Baik politician, baik sebarang profesional yang lain, baik juga orang-orang seni, sama je. Wartawan pun kena tu. Wartawan pun kena. Sama, semua sama. Buat benda yang tak betul saja. Sekarang ni media sosial, jabatan netizen negara ni
lagi dahsyat, lagi hebat, dia boleh korek sampai ke dasar. Betul. Jadi berhati-hatilah untuk di masa hadapan. Ya. So Datuk, so dalam keadaan sekarang Datuk, nak tambah lagi sebulan ni, apa sebenarnya alternatif yang Datuk sendiri mungkin kawan-kawan artis yang lain boleh buat? Ialah saya nampak ada yang kreatif Datuk, dia orang buat video klip, dapat duit daripada YouTube sebagainya kan. Tapi kita faham tak semua orang yang ada kemahiran tu. Ada kemahiran nak buat media nak buat YouTube channel sebagainya kan. So apa sekarang ni dia orang punya alternatif Datuk selama sebulan lagi Datuk? Kita ada yang buat live dengan media sosial live ni, Facebook live apa semua, ada menggunakan cara macam mana dia cakap ada link yang boleh dapatkan duit daripada sponsor-sponsor, ada sekarang ni. Dan ada beberapa yang dah offer saya untuk buat, dan saya cakap saya sendiri pun, company saya sendiri pun akan buat. Kita nak cuba buat live di mana saya akan berada di rumah ataupun di studio, tetapi dengan kita mengikut SOP lah, SOP dia distancing ni apa semua kita kena jaga. Dan kita buat streaming live, dari situ siapa yang mahu menonton, dia subscribe dan kita dapat duit daripada subscribe tu lah. InsyaAllah dia macam YouTube jugalah, tapi yang ini live, menggunakan streaming. Maksudnya income tu datang daripada sponsor ataupun daripada viewer? Daripada viewer. Oh, viewer. Kalau kata view tu tinggi apa semua, sponsor nak masuk, kita boleh jual balik benda ni. Benda tu recorded. Benda tu recorded dan akan datang boleh. Sebab sekarang ni kita nak dapat sponsor pun susah, nak approach macam mana. Nak tak nak kita kena live macam itu dulu. Dah tengok kalau viewer bagus, dapatlah. Saya dengar berapa RM20 ke RM25 tiket. Lebih kurang gitu. Untuk tekan join link tu untuk konsert tu. Dia begitu. Tapi itu yang saya dengar lah. Tapi mungkin itu orang-orang yang level-level Datuk, yang ada nama, yang ada follower. Tapi ramai artis-artis yang mungkin yang suam-suam kuku ni. Jadi apa dia orang punya alternatif untuk dia orang nak dapatkan income ni Datuk? Saya pun kadang-kadang fikir juga dia orang ni. Betul lah, saya mau mikir juga mana di antara golongan artis-artis yang susah, yang baru-baru nak naik contohnya kan. Itu pun nak dipikirkan jugalah macam mana cara dia orang nak menyara hidup tu. Itulah kalau kata betul-betul kerajaan ingin membantu yang dengan bantuan sara hidup tu. Saya mewakili lah untuk menyeru kepada kerajaan untuk melihat kepada mereka-mereka ni yang mungkin sepenuh masa dalam bidang seni ni untuk membantu yang baru-baru nak naik, yang mana sudah ada kedudukan dan sudah ada kesenangan dengan kehidupan dia orang, dengan pekerjaan dia orang, itu tak apalah. Dan saya juga menyeru juga kepada artis-artis yang ada kewangan yang kukuh apa semua, bantulah pada mereka yang memerlukan. Betul Datuk. Ini masanya. Jangan kita hanya pandai meminta saja. Kita juga kena memberi. Kan? Mana kita kata memberi lagi mulia, insya-Allah. Tok, dalam tempoh PKP ni Tok, panjang ni lebih kurang sebulan, dan yang paling orang paling pilu sekali ni, paling pilu sembilu sekali ni Tok. Raya. Boleh tengok sembilu. Okey. Ni ada orang tanya soalan-soalan maut ni. Bila nak kembali berduet dengan Era Fazira, amboi. Lain macam soalan dia. Baru je kita buat konsert romantika di bulan 2 hari tu. Betul-betul lepas konsert tu baru kita kena PKP dan sebagainya kan. Alhamdulillah, kalau tidak tu ada kluster romantika. Nasib baik tak ada kan. InsyaAllah kita ada projek yang kita bincangkan untuk membuat duet album antara Awi dan Era kita nak buat, dan kita juga ada plan untuk buat filem. Filem kembali alamak. Filem ni kisahnya tak menceritakan tentang kejadian sebenar yang berlaku. Sebab dulu bila putusnya cinta, putusnya tunang ketika tu, ramai yang menuding jari ke dua-dua pihak, antara pihak saya, pihak dia. Mana yang menyokong saya, dia menghentam pihak sana, dan menyokong pihak sana menghentam pihak sini. Jadi selepas kita dah berkahwin 2-3 kali ni, lepas dah kahwin beberapa kali pun,
orang masih lagi bercerita tentang itu. Ya. Jadi itu konsert yang saya buat, Romantika tu, saya buat drama konsert menceritakan tentang kisah percintaan. Itu dalam konsert, berbentuk konsert. Oh. Dan daripada situ saya plan untuk buatkan satu filem pula. InsyaAllah. Untuk filem ni untuk ceritakan dan apa yang berlaku sebenarnya dan kenapa berpisah dan sebagainya. Itulah lebih kurang. Nanti saya akan pergi dalam bab industri filem tu. Cuma tadi saya terhenti tadi. Apa nama raya yang bakal tiba lebih kurang berapa hari lagi ni? Tak sampai 2 minggu nak raya ni. Jadi setiap tahun wajah-wajah Datuk, wajah-wajah Era Fazira juga, wajah-wajah ramai lagi artis-artis yang popular, antara wajah-wajah yang sentiasa menghiburkan kami pada pagi raya dengan pelbagai segmen-segmen yang menarik. Tahun ni macam mana Datuk? Apakah sumbangan yang artis boleh bagikan? Untuk bagi kami ni, yelah nak balik kampung tak boleh tu. Jadi macam mana Datuk? Yalah betul. Saya kita dah record hari raya pertama kita buat untuk RTM. Dan baru-baru ni Melody TV3 panggil juga untuk buat Melody Raya, tapi saya kebetulan dah setuju nak pergi. Saya sakit. Saya sakit tak boleh nak gerak, kaki saya sakit je. Saya cancelkan yang itu, tapi saya buat yang RTM punya untuk keluar pada satu hari raya. Tapi kita record di studio, ikut SOP-nya. And then kita bagi master tu pergi ke RTM akan edit dan dia akan tayangkan. Skrip semua dia orang buat. So adakah Datuk bagi satu jaminan bahawa kami di rumah ni akan masih lagi dapat terhibur pada raya ni? InsyaAllah. kita hiburkan diri kita cara PKP. Kita jangan expect cara yang bebas. Yang sebelum ni kita terlalu bebas buat kan, macam sekali buat TV show grand dan sebagainya. Hari ini kita minimumkan pergerakan, minimumkan segala-galanya, hanya khusus kepada PKP ni lah. Perintah insyaAllah. Tapi yang pastinya saya rasa dengan lagu-laguan yang ada tu, insyaAllah kita akan dapat rasalah kepiluan, kegembiraan, kesedihan, semua kita akan dapat rasa. Rasanya yang lebih banyak tu yang lebih tu yang sedih tu Datuk. Yang lebih yang sedih tu. Yang mana ada mak bapak di kampung, minta maaf lah. Memang itu kita tak boleh nak bawa apa lah kan. Yang mana mak bapak di sini tu dapatlah dia orang beraya, jadi hilanglah rasa pilu itu kan. Tapi yang mana mak bapak jauh di kampung tu, radalah mungkinlah tersentuh juga di hati. Tetapi kita kena ingat, kita bersyukur kerana kita hidup lagi. Kita tidak dijangkiti ataupun kita tidak kena penyakit tu, Allah, kita touch wood lah. Jangan minta lah kan. Tapi kita kena bersyukur kerana cukup kita selamat. Mak bapak kita selamat di kampung. Kalau kita mengeluh juga sekarang ni, aku tak dapat nak balik kampung, aku itulah inilah. Bayangkan mereka yang sakit di hospital. Betul tu, betul. Bayangkan mereka yang kehilangan adik-beradik, kehilangan mak bapak, kehilangan keluarga kerana COVID-19. Bayangkan itu. Jadi kita kena syukur, kita kena kuatkan semangat kita, ikut perintah kerajaan. Kalau lah kata sampai 9 Jun nanti tu, ikutlah apa yang dikata, jangan keluar, jangan itu, jangan ini. Kita ikut kerana mereka tahu apa yang mereka cakap. Betul. Mereka sarankan A tu sebenarnya mereka dah bincang dengan kabinet dia, orang kata gini. Kementerian semua turun untuk bincangkan. Kenapa dikena bercakap itu, semua dah dibincangkan. Jadi saya ambil kesempatan untuk menyeru dan beri nasihat jugalah kepada semua orang, khususnya kepada adik-adik kita yang terlalu gairah untuk keluar. Yalah, kita pun biasa muda kan. Tapi fikirkan keselamatan. Kalau kita keluar tu, kita keluar dengan selamat tak apa. Tapi kalau kita keluar terjumpa dengan orang yang salah, pergi tempat yang salah, apa akan berlaku dengan keluarga kita? Kita bawa balik penyakit. Apa yang akan berlaku? Kita akan kehilangan orang yang kita sayang. Dia Datuk, yang sakit ni Datuk, lagi kesian. Dia orang dah lah masuk ward, dah ada duduk dalam ward. Bila dia orang keluar, kena kuarantin lagi 14 hari tu. Betul. Lagi terkurung kan. Lagi kesian. Lagi teruk dah tu, berapa banyak masa terbuang, duit terbuang dan sebagainya kan. Jadi fikir-fikirkanlah, benda ni tak ada apa pun sebenarnya kita akan rugi. Cuma mungkin kita akan rugi keuangan, kita akan rugi masa kita yang untuk bekerja. Rugi tu, tetapi kita tidak rugi kehilangan orang yang kita sayang.
Ya, betul, Kalau betul. kita hilang orang tu, kita lagi rugi. Betul. Datuk, Lagi teruk punya rugi. betul. Apa nama Datuk? Raya tahun ni tadi PM pun dah umumkan dia bagi keizinan untuk kita ni kunjung-mengunjung. Maksudnya boleh pergi rumah ke rumah tak lebih Tapi 20 tak boleh orang. lebih 20 orang. 20 orang kan. Okey. Jadi Datuk sendiri macam mana? Adakah apa nama adakah kelonggaran yang diberikan ni Datuk rasa Datuk setuju ataupun macam mana? Ataupun adakah Saya rasa tindakan kerajaan buat begitu kerana belas kasihan. Ya. Kerana belas kasihan dan mereka confident yang mereka dapat tangani benda ni sebab sekarang penurunan yang drastik yang bagus. Yes. Kan? Jadi mungkin diorang tahu apa yang diorang nak buat jika berlaku sesuatu. Ya. Sebab sekarang ni kita block negara luar daripada masuk ke Malaysia. Jadi itu satu benda yang sihat lah. Tak macam negara lain dia orang buka, jadi macam Japan buka, pom kena lagi teruk. Betul. So sekarang Malaysia block, jadi keselamatan itu rasanya kalau kata bagi 100%, mungkin kita punya keselamatan dalam 60 to 70%. Yes. 60-70%. Betul. So 30% saja yang kita nak kena hati-hati. Jadi kalau pada saya jika kerajaan beri kelonggaran untuk kita keluar menziarah ni, limitkanlah. Yes. Limitkan. Kalau boleh, kalau tak perlu pergi, tak payahlah. Jaga diri sendiri ya. Kita boleh buat macam video call macam ini. Lagi bagus. Kan? Yalah. Sebab keselamatan tu lebih penting daripada kita nak beraya ni. Beraya ni tahun depan, kalau kita hidup sekarang, tahun depan, tahun akan datang, insya-Allah kita boleh lebih lagi hebat daripada apa yang kita nampak sekarang ni. Betul. Kalau kita sakit sekarang, jawabnya entah-entah lah kan. Habis kan. Terus kan? Mananya titik noktah di situ, that's it. Tok, orang sekarang ni Tok, macam saya sendiri pun, kami semua majoriti semua orang yang mana apa nama kaki wayang, semua orang memang merindui lah filem-filem baru sebenarnya. Jadi Datuk, Datuk rasa benda ni lah, kalau ikut pengamatan Datuk lah, berapa lama untuk golongan artis boleh kembali berkarya Datuk? Lambat lagi kot. Lambat lagi tu Jika pengkarya itu kreatif lebih, benda ni tak lama. Mungkin dia boleh buat macam contoh, dia pegang kamera, dia sendiri jadi buat dia, macam satu projek, ada satu, tak silap saya, American project, dia Blair Witch project ke apa, dia seorang je berlakon. Dia seorang, dia pegang kamera, dia itu, dia ni kan, dia seorang je. Dan ada satu lagi cerita, dia dah terkambus dalam tanah, seolah-olah telah dikebumikan. Dia ada satu phone, dia berlakon seorang diri. Tapi cerita tu meletup. Jadi ni kalau kita dapat buat macam gitu, mungkin mungkin ada sambutan. Tetapi pula, sampai bila pula orang nak berani pergi ke panggung wayang, nak duduk dekat-dekatan? Betul. Jadi dia kena ada pendekatan lain lah untuk buat benda tu. Mungkin dia boleh buat sekarang, mungkin dia boleh keluarkan dalam YouTube ke apa benda ke, ataupun dia orang punya channel sendiri ke. Adalah nanti yang akan timbul tak lama lagi. Atau adakah ini masanya artis juga kena belajar norma baru, iaitu apa nama segala-galanya buat sendiri, lepas tu mungkin channel YouTube sebagai income dia. Saya tengok sekarang pun dah ramai artis yang dah mula basking di rumah kan. Betul. Itu cara dia sekarang ni. Tetapi bagi saya, untuk filem dia akan mengambil masa lah. Dia akan mengambil masa sebab filem ni di pawagam itu adalah satu kepuasan. Ya, betul. Orang tak puas kalau tengok di phone ke ataupun YouTube, di PC ke apa semua kan. Betul. Dengan sound systemnya, mungkin ada sound system di rumah yang bagus, tapi mungkin ada yang tak ada kan. Yes. Jadi kepuasan dia di sound system tu dengan cerita yang bagus dan sebagainya. Jadi untuk filem ni mungkin akan mengambil masa yang lama sedikit. Sebab kerajaan pun kata kalau dah dilepaskan nanti, selama 6 bulan ke setahun tidak boleh ada perkumpulan. Tak boleh. Mana tak? Lakonan dengan konsert memang jam lah. Memang tak jam boleh lah. Jam macam saya punya kerja dua-dua tu, jam lah. Memang. Terpaksa lah saya jadi penari jemputan lepas ni. Tapi saya nampak banyak juga orang duk share dengan saya, Datuk duk hantar supply makanan apa semua Datuk Datuk ada buat bisnes ke?
Tak ada, saya tolong kawan. Dia bukan tolong kawan macam mana? Dia nak mengantar. Lepas tu dia tak ada teman. Saya teman saja. Bukan Kebetulan saya nak pergi ambil barang di tempat. Jadi saya tumpang dan teman dia, lepas tu ambil orang saya baliklah. Ya kan Datuk buat bisnes, ada jual apa, ada daging salai apa kan? Tak ada. Saya punya perniagaan printing baju dalam keadaan sekarang ni macam mana saya nak buat kan? Betul lah. Sebab kita tak ada mesin. Kan? Saya boleh print, boleh design saja tapi tak boleh nak print, susah. Ya, jadi betul. leceh lah. Saya ada juga kawan-kawan dalam silat lah Datuk, sebab apa nama ialah macam cikgu Mat Sayuti kan. So kawan-kawan saya pun dalam silat yang juga buat bisnes printing baju pun memang terkesan gila punya. Memang tak boleh. Habis. Macam mana nak buat? Nak pergi online, okey. Yang online kita pula nak pergi hantar, nak pergi jawab pos, nak pergi kirim ke mana-mana pun masalah juga. Betul. Kalau COD pun masalah juga. Betul. Banyak benda yang terhalang. Jadi saya rasa kita bersabarlah dulu. Bersabarlah dulu. InsyaAllah ini satu dugaan untuk bagi kita ketenangan yang sangat indah. InsyaAllah. Ada yang saya respect, yang saya kagumnya dengan artis-artis otai macam Datuk, macam Amy Search kan. Dalam keadaan-keadaan ketika PKP ni, saya nampak Datuk dan juga rakan-rakan artis yang otai-otai ni dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerlahkan diri tau. Tapi orang tahu. Tu saya rasa macam kagum lah dengan orang-orang macam label-label otai-otai. Ya, sebenarnya gini, macam kami ni dah lebih 30 lebih tahun. Dah lebih 30 tahun. Jadi saya rasa masyarakat dah kenal. Jadi mana yang baru-baru ni mereka memerlukan perhatian. Supaya jangan orang kata alamak dia ni tak ada ke, dalam keadaan sekarang ni pula dengan COVID-19 ni dia ni kena penyakit ke dia mati ke kan. Jadi penting bagi mereka untuk keluar di media sosial dan sebagainya untuk tunjukkan yang mereka ni wujud dan masih aktif dalam bidang seni. Itu pada pengamatan saya lah. Mungkin saya salah, tapi pada saya mereka perlu untuk tunjulkan diri dia di mana-mana. Di Instagram ke, di Facebook ke, di Twitter ke, di mana-mana. Asalkan orang tahu yang dia wujud dan tengok apa perkembangan dia. Dan sekarang ni manusia, netizen, dia suka sebelum kecoh dia langgar artis ni semua kan. Dia orang suka melihat kegiatan artis tu. Apa yang dia buat, dia masak, dia dengan anak ke, dia dengan suami ke, dia tengah make up ke, dia tengah apa pun, dia orang suka. Betul. Apa saja pun dia akan follow. Saya tengok dalam Instagram, wah dia punya like pun yang tengok menonton pun beratus ribu lah yang suka. Kadang-kadang pelik pun ada kan. Saya tengok juga apa yang kau suka ni kan. Tetapi bila kena pada hari tu pumpam, saya cakap wah dahsyat dia orang ni. Tukar. Itulah COVID-19 ni, malapetaka yang timbul ni banyak menukar persepsi manusia. Betul. Sebab dia orang dah banyak masa duduk boleh berfikir mana yang elok, mana yang tak elok. Betul. Teruskan fikir yang elok. Tapi Datuk, saya tengok juga ramai artis yang kreatif, dia gunakan kesempatan secara positif. Macam Apak Khalifah, dia buat lagu untuk pejuang negara semua kan. So maksudnya seakan-akan macam ada artis yang mengambil kesempatan secara positif. Kenapa tidak otai-otai macam Datuk juga mengambil kesempatan dengan cara tu? Mungkin buat saya baca puisi untuk Frontliner. Ada tu. Ada. Boleh check puisi, tajuk dia Darah Biru. Sajak ini kita tujukan kepada polis sebenarnya. Darah Biru. Jadi yang ditulis oleh Datuk Rohaimi, Ketua Polis Terengganu kalau tak saya. Jadi dia yang menulis sajak tu dan saya membacakannya dan dia orang keluarkan di polis punya media sosial dan dah viral. Boleh check nanti. Dan lepas tu digabungkan dengan artis yang beberapa artis lah yang ada, saya tak silap saya ada 4-5 artis yang ada dalam tu untuk bacakan sajak tu. Datuk. Sebab sekarang kalau nak buat lagu pun, kecuali kalau ada studio di rumah,
Dan diorang bolehlah buat. Ya, kalau mana-mana yang pandai program dan sebagainya, bolehlah buat. Tapi kalau dah tak pandai program, nak buat apa kan? Betul. Apa kejutan ke ataupun keistimewaan yang akan diberikan pada peminat-peminat pada raya ni tu? Kejutan tu tak ada lah kan? Tapi pada saya sekadar sedikit hiburan untuk hilangkan rasa stres. Untuk hilangkan rasa kebingungan, stres kita dah berbulan, kita sekarang ni dah masuk 52 hari kalau tak silap. Dalam kita tengah kena burung ni. So untuk hilangkan stres tu di hari raya pertama, insya-Allah akan keluar di RTM. Dan kemungkinan juga saya dapat ada juga offer daripada Singapore, Indonesia untuk buat live di hari raya yang pertama juga, tapi itu belum jadi lagi. Tunggu kalau jadi, mungkin ada hari raya Nusantara. Kemungkinan. Dengan TV Indonesia. Indonesia, Singapura dan Malaysia. Datuk. Tapi okay. belum confirm lagi. Belum confirm lagi. Apa mungkin next project mungkin ada nak buat secara online ke dengan anggota lain Wings? Kita sebenarnya duduk dekat-dekat, tak jauh-jauh. Cuma Black seorang je duduk kat Melaka. Saya rasa kalau online tak sesuai sangat, tak best. Dia kena jumpa tak? Kena satu kali juga kan. Kalau online ni telefon je tak best. Saya ada tengok kumpulan kat Indonesia tu, saya lupa dah nama dia. Alamak, yang dia boleh buat combination, yang sana main drum, sini main gitar, dan dia mixing sekali kan. Ada, kita di sini pun ada. Ada satu Cina tu buat Wei apa benda. Okay. Dia ada buat, dia combinekan semua Malaysian musician, dia nyanyi untuk lagu ni lah, lagu COVID ni kan. So ada, kita di Malaysia pun ada, bukan itu saja. Ada kawan saya pun buat, dipanggil saya juga untuk menyanyi, tapi saya tak boleh sebab saya kat rumah saya tak ada barang untuk, tak ada equipment recording, semua ada kat studio. Jadi nak pergi studio satu hal lagi pula kan. Jadi saya kata tak apalah, panggil lah yang lain. Jadi dia One Lipan Bara nyanyi dengan Mus. One punya projek. Tok, One punya projek. Apa kalau Datuk tak keberatan, dia orang nak dengar sedikit Tok yang darah biru tu Tok? Alamak, nak kena buka dia punya tu. Dia punya teks tu. Teks dia, tak ingat saya. Dah lama tu. Awal PKP tu. Awal PKP. Awal dalam masa dalam 2-3 minggu kot macam tu lah. Okey Tok, jap saya cuba dapatkan satu dua komen dulu daripada mereka ni. Mungkin ada lain soalan ke, jap banyaknya bukan soalan ni, banyaknya asyik minta lagu ni. Janganlah. Dia orang kata minta belanja satu lagu, tapi ujung-ujung boleh kau tahu belanja sikit ujung-ujung kan. Okey Datuk, apa mungkin Datuk boleh bagi sedikit nasihat lah, sebab sekarang ni PM telah tadi mengumumkan sampai 9 Jun dan yang paling utamanya yang ditekankan jangan balik kampung. Jangan balik kampung. Tapi sekarang Datuk, saya dapat banyak call sebab segmen Diary Wartawan ni memang diikuti oleh ramai orang yang sentiasa meluahkan perasaan dia orang tentang tempoh PKP ni. Jadi dia orang ni ada yang call saya, tolong kami tersangkut di Sabah, nak balik tak boleh. Jadi berbagai alasan yang mereka cuba nak bangkitkan untuk nak balik kampung juga. Macam-macam alasan. So macam mana Datuk? Dia sebenarnya kita tak tahu kita ni kualiti diri kita ni kat mana. Antara kita cross border ataupun cross satu tempat tu, kita tersangkut di mana-mana. Jadi ini yang kerajaan takutkan. Sebab kalau kita contohnya di kawasan A, kita nak pergi ke kawasan C, kita kena cross kawasan B. Jadi bila cross kawasan B ni, mungkin kita akan berhenti rehat di mana-mana, penat dan sebagainya, gini-gini. Tersangkut di situ, COVID ni nanti, kuman virus ni tadi, tersangkut dan kita bawa balik ke kawasan C. Jadi kita telah create satu barang baru. Barang baru dan habis. Kalau dia stay saja di rumah tu, mungkin di rumah tu saja yang kena. Tapi kalau dia pergi ke rumah B, rumah D, rumah J dan sebagainya, habis semua dibawa. Jadi benda ni yang kerajaan takut. Bukan kerajaan saja, semua rakyat pun takut. Cuba fikir positif. Fikir positif. Kerana kita jangan ingat kita
terlampau pandai sangat. Kan? Sampai kita nak melangkaui kebijaksanaan mereka-mereka yang duduk di atas mentadbir negara. Kalau kita bijak, kita dah takbir negara lama dah. Betul. Kita hanya mentadbir FB pun tak lepas lagi. Kan? Nak jadi bos company pun tak lepas lagi ni. Belum lagi. Jadi kita kena beri peluang kepada pentadbir negara untuk mentadbir negara dengan sebaik mungkin. Kita biar jadi pengikut yang baik, pengikut yang bijak dan baik. Kerana saya rasa tak ada rugi apa-apa, kerana kalau kita sihat walafiat, COVID ini hapus, kita dapat satu kemenangan. Di situ lonjakan paradigma akan berlaku. Betul. Gairahnya untuk kita bekerja, gairahnya untuk kita keluar mencari rezeki dan sebagainya, gairahnya kita untuk menjaga balik kita punya kemerosotan ekonomi dan sebagainya. Ini masalah kita nak buat. Dan mestinya satu lagi, Allah tidak akan bagi umat dia seksa selama-lama. Ya. Pastinya ada jalan ataupun pastinya ada sinar di hujung cahaya. Gitu. Itulah kelebihannya artis otai ni. Dia bukan setakat artis, dia juga ada sifat politician ni. dia punya ayat tu kan. Datuk, apa nama, semalam dah 2-3 hari saya sentuh tentang saya punya live, saya sentuh tentang masalah yang dibawa oleh warga asing sehingga menyebabkan angka positif dalam negara kita. Macam hari ni pun angka naik kembali sebab keluarga asing. So apa pendapat Datuk tentang isu ni tu? Saya ini satu masalah juga ni. Ini sebenarnya benda dah lama dah sebenarnya terbuku di hati ni. Terbuku apabila melihat kemewahan, kesenangan, bukan kata dia orang mewah, kita jealous, tidak. Sebenarnya saya marah juga dengan orang-orang Malaysia ni yang tidak mahu mengejar kemewahan di negara sendiri. Betul. Kan? Kerja memilih, kerja tu tak nak, kerja kat pasar borong tak nak, kerja tu tak nak, kerja ni tak nak kan. Semua nak memilih. Jadi bila warga asing ni dah berleluasa, berkuasa, kalau kita pergi saja ke nilai 3 tu, kita tengok kawasan tu majority 90% adalah Pakistan, Bangla dengan apa tak tahulah. Betul. Semua toke perabot, toke kapet, toke itu, toke ni adalah warga asing. Betul. Di mana warga kita kan? Jadi cuba ambil peluang yang ada. Cuba mana yang kaki meniaga tu, ambil peluang dan beri peluang kepada orang-orang yang tidak berkemampuan. Yes. Jadikan dia proksi kau untuk jadikan satu perniagaan, bantu kepada orang-orang yang memerlukan. Betul. Kita ramai orang-orang yang mahu tetapi tiada kebolehan dan tak ada keuangan. Bila tak ada keuangan, macam mana dia nak bergerak? Pergi minta pada bank, birokrasi. Kata tu awak tak cukup dokumen ni, tak cukup dokumen tu. Dia kalau ada dokumen dah lama lah dia kaya. Sekarang ni dia tak cukup benda tu sebab kemampuan dia tak ada. Jadi dia perlukan keuangan dan support daripada orang-orang yang ada kedudukan. Kan? Bantu. Barulah kita dapat menghapuskan ni semua warga-warga asing yang ada sekarang ni. Kalau kita tengok di Selayang pula penuh dengan Myanmar. Rohingya apa semua. Rohingya. Jadi lembu diikat dekat tepi jalan macam gitu. Kambing dibawa ke dalam flat, duduk dalam rumah. Kambing berak dalam flat. Ya Allah, cakapkan lama-lama kita punya attitude, warga negara Malaysia punya attitude akan mundur ke belakang. Sebab berhadapan dan harian bercakap dengan berkomunikasi dengan dia orang ni. Jadi kita tak ada IQ kita tak membiak, tak membesar. Sebab kita bercakap macam ni tak. Ini macam itu barang, ini apa. kita lah kena ikut dia orang. Backward. Kita backward. Kita pergi ke belakang. Kita sepatutnya bercakap dengan lebih fasih dan bagus ke depan. Ini kita ke belakang. Kita jadi macam mana cakap? Jadi macam dia orang tak tahu nak cakap bahasa kita, jadi kita pun tak tahu nak cakap bahasa kita dah. Kita kena cakap bahasa ikut cara dia orang. Betul. Ini benda tak boleh. Ini benda tak boleh. Kerajaan kena tegas hantar balik ke atau apa ke. Itu bukan masalah kerajaan sebenarnya. Masalah dia orang ni. Kerajaan boleh putuskan, tangkap, hantar balik, habis. Kan? Jadi tak ada beban apa-apa dan buka peluang kepada semua rakyat Malaysia, baik Melayu, India, Cina. Ini peluang kita kena grab. Buatlah sebaik-baik mungkin. Tambah sekarang ni dalam keadaan COVID-19 ni, sekarang ni kes yang paling tinggi ni diorang ni. Sekarang memang banyak. Dah berkumpul bukan di sini je, di Singapura pun sama. Betul. Daripada keturunan tu juga. Betul. Kan? Dah diorang kadang ni
Mandi sekali, jalan pimpin tangan. Betul. Inilah bayangan masa depan kita. Bayangan masa depan anak cucu kita. Bila tengok anak cucu kita nanti berjalan pimpin tangan. Ya. Nak cakap apa masa tu? Lepas tu semalam pula ada orang share dengan saya video seorang awet Petronas ni. Dia boleh bercinta dengan Bangladesh, Petronas, siap bercium-cium bagai Allahu Akbar. Video. Maksudnya perempuan kita bukannya haprak pun, lawa juga pun. Boleh bercinta dengan Bangladesh. So sampai ke tahap tu, macam mana sampai ke tahap tu? Ini gejala cerita Hindustan terlalu banyak ni. Ni gejala. Dia angan-angan nak dapat Shahrukh Khan ke Salman Khan ke apa benda ke, dia dapatlah hantu tu. Kan? Rosak lah. Itu bahaya. Yalah, rosak lah. Saya selalu buat apa nama pembongkaran pasal warga asing ni, Datuk. Dan apa saya tengok, dia orang ni dah jadi macam dia orang buat tanah kita ni macam dia orang punya sekarang ni, Datuk. Betul. Banyak kebiadaban dia orang ni satu. Yes. Manners Yes. Baru-baru semalam saya pergi ke Giant Supermarket lah. Beli barang makanan, sayur-sayuran ni dia nak timbang dan lepas tu nak letak harga kan. Ya. Barang makanan kita, mula saya tengok yang pertama tu, dia ambil barang pun campak. Barang makanan dicampak-campak. Peradaban itu tak ada. Betul. Saya memang tak boleh. Barang makan, kita nak makan, nak suap anak-anak bini kita ni, biarlah benda tu dijaga elok. Kita nak masak pun kita selawat elok-elok apa semua. Bagi anak makan, bagi bini makan. Ya. Ini dia campak-campak. Saya menjerit kat dalam tu. Jangan saya nak melempang muka dia kan. Terperanjat dia cakap, barang makan dia cakap, you jangan campak-campak kan. Kena ada orang yang tegur. Kalau tidak, dia ikut dia punya cara. Tapi kerana kita nak ikut cara dia. Dia datang ke negara kita, dia kena ikut cara kita, adab kita. Jangan biarkan dia berleluasa dengan cara dia dan kita pun ikut cara dia. Tapi kalau mereka berada di koloni mereka, contoh kalau macam dekat kawasan Selayang, kalau dekat Sungai Buloh yang Hulu Rangat, yang mana dia orang tu zone dia orang, koloni dia orang, kita tegur pun bahaya tu. Dia orang samsing tu. Betul. Setakat kita senjata ni, parang tu normal lah, biasa. Pistol pun dia orang dah ada dah. Betul. Dah berani keluar buat live pun semua, dah maki-maki orang pun semua. Betul. Ini yang baru kena tangkap ni si panggilan long tikus ke apa benda. Aku nak sebut. Elok pagi. Aduh. Abang long lah konon-kononnya. Ayah anda lah konon-kononnya. Aduh. Lagi geram kan. Mula-mula tengok diam juga. Lama-lama tengok dia ni lebih pula ni kan. Mana ada hero menyalak dalam FB. Apa hajar. Aduh. Pelik kan. Lepas tu sekarang ni, Datuk, kadang-kadang satu lagi yang saya mungkin antara yang terakhir lah untuk kita berbualkan, Datuk. Dalam keadaan kita duduk sibuk dengan menangani COVID-19. Tapi dalam masa yang sama ada puak-puak ni yang macam tadilah yang Datuk sebut pasal abalong semua ni. Duduk sibuk dengan buat live Facebook untuk nak tak tahulah saya apa Datuk punya komen pasal hal ni. Datuk dia sebagai orang lama dia, sebagai orang silat ni. Tadi ada yang tanya Datuk ni silat apa? Saya nak bagi tahu ni untuk semua yang sedang menonton. Datuk ialah pemegang sandang khalifah dalam Qayyum Pusaka. Ini orang kuat kepada Pak Dak Majid, orang kuat kepada Abang Jebat ni. Okey Tok, silakan. Ada. Okey, apa tu pandangan saya lah. Ini budak-budak baru nak up. Kena pakai BBNU ni, budak-budak baru nak up kan. Budak baru nak up. Dia yang tak tahu hala tuju sebenarnya. Dia rasa dia dapat satu title tu, dia boleh mentadbir negara dan dia boleh pegang negara ni. Kononnya dia lah hebat dengan satu title yang dia bawa. Tapi title tu pun sebenarnya dia ambil sendiri je, tak ada orang serah pun. Bukan orang kalung dia ke, bukan orang naikkan dia ke, tidak. Benda ni dia ambil sendiri je. Kan? Dia pakat letaklah nama apa dia letak kan. Janji orang dengar, wah garun kan. Tapi kalau dia cerita tu, orang tengok beratus-ratus. Orang tak tahu. Dia duk cerita pasal dia datang daripada Pekidah. Dalam Pekidah mana ada tiger-tiger ni? Betul. Mana ada tiger ni? Naga-naga. Kalau mana ada. Kita dalam hak Pekidah ni tak ada.
kita 30 jalan 30 juzuk Al-Quran, jalan elok ikut sunnah Rasulullah saja. Kan sebenar-benar perjalanan, Yes. benar-benar perjuangan. Betul. Yang dia sibuk nak pergi try sana, pergi try sini, dia pergi dah apa dia? Aku nak mula nak sebut bukan. Habis keluar. dia- Aduh. Dia Jadi pakai dia habis. dari situlah dapatnya orang ni korek, rupanya dia memang bukan orang sini, dia tak tahu apa pun. Dan agama ni pun agama apa tau, bahan bahan apa benda dah. Dia bukan dalam surah beranak dia kata agama bukan Islam. Oh. Okey. Yang mengaku Islam tetapi penyembah benda lain, tak tahu benda. Oh. Wallahu alam, saya pun Ya, tak ya, tahu ya. lah. Itu dalam surah beranak dia lah. Kita Yelah. nak yang kita tengok. Tapi tengok pengikut follower ramai tu diorang ni macam mana ke? Tak faham ah. Datang celah mana? Terpedaya dengan kebolehan dia. Dia boleh bercakap dengan bahasa India. Dia boleh berkomunikasi itu dan dia boleh panggil geng-geng India ni datang. Dan dia dah pompang jadi budak-budak Melayu ni, oh dia ni ada geng, ada grup geng apa daripada India, macam-macam lah. Dia pergi serang orang, dia panggil semua geng-geng. Ini yang dicerita balik oleh kawan dia si Joseph tu. Cerita balik kejadian-kejadian macam mana dia kenal si Rohingya ni. Jadi inilah dia terpedaya. Jadi orang kita ni daripada sejarah dulu, zaman-zaman Melaka lagi, orang Melayu kita ni memang mudah terpedaya. Terpedaya akan kehebatan, kecantikan, kebijaksanaan. Dia terpedaya. Tapi itulah kan. Itulah yang biadabnya kan, apa nama dia orang bukan sekadar menawan tanah Melayu. Dia orang berjaya membuka koloni dalam tanah Melayu, berjaya menawan beberapa tempat di bumi Malaysia ni. Lepas tu mereka berjaya juga mengambil orang-orang wanita-wanita Malaysia sebagai isteri mereka. Betul, mereka juga menjadi kepala-kepala samsing pula di Malaysia ni. Jadi orang kita ni kalau duduk diam je entahlah. Cuba bayangkan di masa akan datang dia ambil apa pula? Dia ambil negara ni terus. Yes. Betul tu. Jangan terperanjat satu hari nanti ada menteri-menteri ataupun Perdana Menteri kita daripada keturunan itu. Yes. Jadi lebih baiklah saya seru kerajaan yang terkini ni buat sesuatu benda yang baru, yang tegas, yang macam mana yang dikeluarkan oleh Menteri Wilayah. Dia kata tidak ada satu pun lesen yang dikeluarkan di dalam wilayah persekutuan untuk warga asing. Jadi bertindaklah di BKL. Ya. Clearkan benda tu. Saya pernah buat Datuk isunya. Isunya memang betul. Dia tak bagi lesen pada warga asing. Masalahnya orang Melayu dapat lesen, dia jual kepada warga asing. Dia pajak kan. Tu masalah dia. Orang kita balik tu. Itulah. Jadi kena ambil tindakan yang betul-betul lah. Biar tindakan yang waras, yang betul-betul boleh memikirkan soal negara, soal rakyat dan sebagainya kan. Jadi kita sekarang ni apa isu yang nak tackle rakyat untuk bersetuju dengan kerajaan sekarang. Kan? Kerajaan kena fikir tu. Apa isu yang nak tackle rakyat dan nak menjaga hati rakyat untuk menjaga kestabilan politik negara. Untuk mereka terus bersetuju dengan apa yang dibuat oleh kabinet sekarang ni. Dia kena fikirkan sesuatu. Kalau kata sekarang ni orang tengah hentam pendatang asing kan. Buat. Macam dulu saya awal-awal 87, 88 kita hentam pemuzik-pemuzik luar masuk waktu tu. Kita masa tu media sosial tak ada kan. Kita lawan, kita bawa spanduk, kita panggil reporter, kita kecoh dan sebagainya. Akhirnya kita berjaya. Clear kurangnya pemuzik-pemuzik luar. Sekarang ni adalah dalam 3-4 tempat yang ada di bawah, tapi yang bagus-bagus lah. Kalau dulu asal lounge Filipino, asal club Filipino, asal mana-mana tempat semua. Memang band itu bagus dan murah, tetapi saya rasa dalam masa yang sama kita tanamkan dia orang punya minat, pemuzik-pemuzik Malaysia punya minat untuk jangan nak jadi artis saja. Jadi pemuzik. Duduk di club main muzik yang bagus-bagus, kita akan dapat payment yang bagus. Kan? Betul. Jadi dah duduk main piano di lounge, di lobby ke benda, kita akan dapat payment yang bagus, gaji yang bagus. So jadi good musician. InsyaAllah. Okey tu, sebelum kita stop, last word from Dato', mungkin nak bagi apa-apa last word kepada mereka yang sedang menonton ni. Sebab yang menonton ni dia bukannya golongan-golongan
ke arah hiburan sangat. Saya nampak ada yang cikgu sekolah lah, ada yang pelbagai ni. Jadi mungkin Datuk boleh bagi satu opinion, satu last word yang general pada semua orang tu. Saya tak ada apa nak sebenarnya. Saya ingin menyeru kepada semua, baik yang golongan profesional ataupun yang golongan yang tidak profesional. Yes. Golongan remaja, muda, kita patuhi dalam keadaan kita sekarang ni, dalam kita kena lockdown, kita patuhi akan apa saja saranan oleh kerajaan, kerana kita kena mengingat dan ambil iktibar negara-negara lain yang berlaku lebih teruk daripada negara kita. Contohnya, kalau kita lihat Amerika mendadak terus pergi ke dah 1 juta lebih orang, kan. Kita tengok pula Jepun, dia dah buka, dia tutup balik sekarang ni. Sebab apa? Kelekaan. Yes. Jadi kita tak nak negara kita ni terkesan dengan kelekaan, kealpaan dan sebagainya. Biar kita mengalah tidak bererti kita kalah. Kita akan menuju kemenangan selepas kita mengalah, InsyaAllah. Saya rasa itu lebih ayat yang bagus. Biar kita mengalah dan kita akan menuju kepada kemenangan, bukan erti kita kalah kerana mengalah. Betul tu. Okey Datuk. Saya tak tahu Datuk sudi tak layan dia orang ni. Sebab saya panggil Datuk, dia pun tak ada payment ni. tapi dia orang kata tolonglah Datuk satu lagu. Pendek pun jadilah kalau Datuk boleh layan dia orang sikit, bagi selagu. kalau Datuk lagu apa lagu? Nak raya ke lagu raya ke apa, terpulang Datuk lagu yang boleh orang kata apa merawat dia orang punya permintaan. Ni ramai dia komen ni. Semua minta lagu. Sekejap saya ambil gitar. Terbaik Datuk. Kejap Alhamdulillah Datuk siap bawa gitar untuk korang ni. Tapi Ya. Tapi pendek je lah tau, jangan panjang lah. Tak apa Datuk, kita faham. Otai, mana boleh kita yang pentingnya dia belanja. Saya bukan pandai sangat main gitar ni, saya suka. Rasanya saya pun first time tengok Datuk main gitar ni. Saya kalau keluar main dengan Dragon Melaya, saya main gitar. Oh. Cuba Okey. Saya lirik tak berapa ingat, tapi cubalah. Lagu ni dinyanyikan oleh arwahnya SG Bank. Dan kemudian dalam 5-6 tahun yang lepas saya rekodkan balik lagu ni. Lagu judul Musafir di Hari Raya. Allah Akbar. Musafir di Aidilfitri. Allah Akbar. Allah, kena ni. Kita sekarang musafir kan, terkepung. Ada yang menangis ni. Jadi kita nyanyi untuk diri kita semua. Gema takbir di subuh hari, menjelang sudah Aidilfitri, tapi hamba musafir diri, Allah Akbar, kesana sini membawa diri. Ayah, ibu telah lama pergi menyaum seruan ilahi. Tinggal hamba musafir diri, kesana sini membawa diri. Oh Tuhan yang Maha Kaya, hamba menangis di pagi raya Aidilfitri, hari bahagia, tapi hamba dilanda derita.
Itulah dia. Alamak, Datuk. Saya dah bergenang air mata tu ni. Aduh, toyak kampung ni. Aduh. Kepada semua musafir-musafir, kepada semua yang terkepung, ini lagu kita dengar. Saya nyanyi lagu ni nanti pada hari raya pertama, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita abadikan 2020 punya hari raya ni untuk selama-lamanya. InsyaAllah kita doa kalau kita kekal dengan disiplin 2021 kita akan beraya lebih hebat lagi daripada raya sebelum-sebelum ni. Raya tahun ni raya yang paling unik lah. Yang paling unik. Yang paling unik. Baik Datuk, saya kira saya bagi pihak semua pasukan-pasukan tim pencerita ni mengucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi meluangkan masa pada untuk kami semua. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bertemu Datuk. Saya nak jumpa Datuk lagi. Nak jumpa dengan Mat Sayuti tu. Thank you kepada Cikgu Mat Sayuti kerana bagi ruang kepada Datuk. Terima kasih Cikgu Mat, terima kasih Cikgu Azrul. Terima kasih banyak-banyak kerana mengundang saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Apapun saya nak mengucapkan selamat hari raya lebih awal, selamat berpuasa dan selamat berhaya. Maaf zahir dan batin jika ada salah dan silap dari saya. Thank you Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey. Saya pula rasa macam bergenang air mata pula. Walaupun Datuk menyanyi dalam keadaan yang simple je kan. Simple. Seorang artis otai kan dengan tone suara dia lain macam. Saya dah mula rasa sedih pun ada. Tanya kampung. Ayah. Aduh. Tak menangis. Tapi sebab tu confirm ada lah tuan-tuan kan. Tuan-tuan, sambil-sambil minum air tu tuan. Saya nak belanja sikit tuan. Sekejap sambil-sambil nak bagi tenang jiwa ni tuan. Belanja sekejap. Tadi Alhamdulillah anak murid saya Nora Fiza, dia hantar kat saya daging salai. First time saya rasa daging salai yang dihantar depan rumah. Dia orang boleh hantar sampai depan rumah ni. Sampai depan rumah. Tak payah pergi kedai, dia boleh hantar sampai depan rumah. Dan first time saya rasa daging salai memang gila sedap tuan-tuan. Dia punya lembut daging dia. Dia hantar daging salai dengan itik salai dengan ayam salai. Memang terbaik. Makan sikit. Padu gila tuan. Tak nampak dekat kamera. Tapi memang padu gila. Dia lembut dan enak sekali. Dia hantar saya satu paket. Thank you Nora Fiza. Siapa-siapa yang rasa mungkin nak try dia punya daging salai ni, tu saya share. Dia punya nombor WhatsApp 013 tu. Korang boleh lah PM dia, WhatsApp dia. Memang terbaik. Saya recommend gila sebab dia lembut dan sedap gila. Ni bukan berbayar. Saya tak minta bayaran pun. Saya cuba tolong promosi sebab memang sedap gila. Saya tak pernah lagi rasa nak makan kerap-kerap. Sebab saya bukanlah orang Negeri Sembilan. Tapi kena dengan yang ini, saya makan kerap-kerap. Sedap. Boleh lah. Boleh PM ni. Padu lah. Pizza. Thank you Pizza. Kalau boleh hantar lagi. Okey, tak ada. Dia tak bayar saya pun. Ini bukan iklan bayar. Saya promote sebab saya memang suka. Sedap. Memang sedap gila. Tuan-tuan, okey? Saya nak buka pada segmen open call. Tuan-tuan, segmen open call, kita boleh layan dulu seorang dua yang nak call dan kita mintalah dulu. Korang nak komen-komen apa ke? Boleh? Call saya tuan-tuan. Apa saja perkongsian. Hari ni open. Hari ni santai gila. Hari ni tak ada apa-apa yang serius. Santai sebab kita dah bersama dengan Datuk Awi. So kita santai je hari ni tuan. Nak call pun call yang santai-santai je. Apa saja dia kau nak sembang, kau nak bagi pendapat ke, kau nak bagi nasihat ke, kau nak bagi luahan ke, sedap lah. Padu lah Pizza. Saya nak makan kesian sebab korang tengok. Tapi sedap lah, padu lah. Daging dia lembut lah. Sedap. Tak nampak lah dekat kamera. Tak nampak lah. Tapi sedap gila. Dah tu. Baik, ada siapa nak call? Memang sedap gila daging salai ni. Boleh call Fiza tu. Ada siapa nak call? Tak ada orang nak call ke hari ni? Tak ada orang nak call? Come on kawan-kawan. Saya open to call.
Saya dah tak nak sembang lain dah. Saya nak, lepas ni nak stop, nak makan lagi. Mudah-mudahan rasa lapar balik. Okey. Ada siapa nak call saya, silakan. Tolonglah call. Tak ada kan saya stop. Sebab hari ni santai gila. Kita nak bersantai-santai. Jadi, ada siapa yang nak call, silakan call. Alright. Tak ada pun yang call. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Salam. Siapa ni? Pak Mi. Pak Mi dari mana? Daripada Jerantuk. Pak Mi Jerantut. Okey, teruskan Pak Mi. Apa dia Pak Mi? Apa Okay, dia punya perkongsian dia? Okay, saya cuma nak memberi perhargaan lah pada cikgu ni. Oh. Sebab apa banyak info-info, maklumat, perkongsian yang memang hebat lah. Hebat. Untuk masyarakat ni mengambil tahu. Sebab pengalaman cikgu ni orang kata sangat-sangat berharga lah. Ya. Sebab setengah orang takkan kongsi benda-benda macam ni. Alhamdulillah. Memang saya salute perkataan yang memang hebat lah cikgu. Ya ke? Hebat memang betul. Lepas tu pula cikgu punya link ni memang kata power gila lah cikgu. Kebetulan Sebab semua orang kata guest-guest yang dibawa bersama live ni memang orang yang kata berkepentingan sangat-sangat. Alhamdulillah. Hari ni okey. Hari ni ya. Hari ni okey cikgu. Kenapa? Lepas tu cikgu, kalau boleh lepas ni cikgu, ni just cadangan lah. Ya. Bawa daripada frontliner pula kita dengar apa luahan si mereka. Dia frontliner ni bukan apa tau. Frontliner dia orang ada polisi, dia orang tak boleh tampil ke depan. Kecuali frontliner yang swasta, frontliner yang kerajaan tak boleh. Sebab dia orang ada polisi, dia orang tak boleh bercakap. Sebab dia itu ialah polisi pejabat awam, tak boleh. Itu masalah dia. Saya pun ramai saya punya kawan-kawan frontliner tapi tak boleh. Dia punya polisi sebagai pejabat awam tidak boleh memberi statement kepada mana-mana media pun. Yang boleh beri statement hanya ketua pengarah dia saja. Itu masalah dia. Okey Pak Mi. Alright, thank you Pak Mi. Tahniah dan baik teruskan cikgu sehari ni. Terus support. Walaupun view tak ramai tapi sangat-sangat bermanfaat. Siapa yang tak tengok lebih bodoh sombong. Jangan kata begitu. Okey. Baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, next call. Hari ni kita habis hawa sikit. Kali ni kita bersantai. So, amboi, cikgu jangan kembang hidung sangat. Lain macam kau orang kutuk aku Sampai hati Anwar Ahmad tak mau call kan Anwar Ahmad tak mau call tuan-tuan. Jadi apa pun tuan-tuan, sebenarnya dalam pengumuman oleh Perdana Menteri tadi, sebenarnya kita kena faham. Jap, baru cakap dah ada call. Okey. Halo, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, warahmatullahi cikgu. Saya Osman dari KK. Osman KK ya. Admin kita Osman KK. Ya, sila teruskan. Alhamdulillah cikgu, masih banyak-banyaklah sebab betul-betul merealisasikan hasrat kami semua pendengar ni nak dengar Datuk Awi live. Alhamdulillah. Yang pentingnya pada saya lah pengisian malam ni taklah memberatkan kepala kan. Tak banyak yang yang berat-berat lah. Yes. Tambah lagi perkongsian bersama dengan Datuk Awi itu memang banyak info, memang banyak ceria lah. Lepas tu banyak perkongsian daripada Datuk Awi sendiri pun. Jadi pada saya cadangkan beginilah cikgu seminggu sekali kita undanglah artis-artis untuk santai-santai sama dengan bukan senang artis. Tak semua artis macam Datuk Awi ni. Ada ramai artis yang demand. Tak semua artis macam Datuk Awi yang boleh, yang tak kisah. Ramai artis di luar sana dia payah nak cakap lah, no comment lah. No comment lah. Okay lah. Tak apa. Tak dengar je. Tak dengar je cikgu. InsyaAllah. Okey. Baik. Terima kasih banyak cikgu. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, alright. Next call. Tuan-tuan, tadi saya sebut tadi. Apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri hari ini sebenarnya bukan maksudnya untuk kita nak bersenang-lenang. Itulah maksudnya. Maksudnya kita tetap juga kena berhati-hati, kena berjaga-jaga. Tadi Datuk Awi dah sebut. Ini norma baharu dalam kehidupan kita dalam tempoh PKP. Ini bukan
masa walaupun dia bagi kita peluang untuk nak berhari raya, untuk nak saling kunjung mengunjung, tapi dia bagi signal bahawa kita kena pandai jaga diri sendiri. Itu penting. Itu kena diteruskan. Attitude menjaga diri sendiri mesti diteruskan. Alright? Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya salah apa ni? Ya, apa khabar pencerita? Wah, baik. Siapa ni? Saya Sufian dari Kulim. Supian Kulim. Okey, kampung Kulim Kedah ni. Alright, thank you. Alright. Okey, apa khabar orang Kedah kita? Apa khabar orang Kedah? Kedah Alhamdulillah, tapi baru lepas hujan. Okey. Bagi pandangan saya tentang pencerita ni, first time saya dengar isu corona Okey, COVID-19 corona, okey. Okey, yang padu lagi padat. Isu dia kira puas hati lah dengan cara cikgu menyampaikan info-info yang tepat dan terkini. Ya, alhamdulillah. Yang tu yang kita nak, dia sahih lagi boleh menjadi satu tempat yang untuk info bagi masyarakat Malaysia umumnya dan amnya tempat-tempat yang lain. Lepas ni kena follow selalulah. Ya, mesti follow. Okey. Saya merasakan satu rancangan cikgu lain daripada yang lain. Alhamdulillah. Kepuasan tu ada. Alhamdulillah. Semoga diberikan saya ni satu kekuatan untuk meneruskan semua ni, insyaAllah. Saya doakan cikgu terus istiqamah dan cari info yang tepat dan terkini. InsyaAllah. Doakanlah insyaAllah. Baik. Thank you. Okay, selamat. Alright. Berpuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai salam orang Kedah. Alright. Baik. Assalamualaikum. Okay, next call. Ada lagi next call? Lagi 2 call cukup kot. Kucing saya nama Corona. Alright. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Zaki Bani. Zaki dari Bangi. Dekat sebelah ni. Saya Kajang. Sebelah ni. Okay, teruskan. Oh, sedaplah cikgu-cikgu cerita ni. Pasal cikgu wartawan berstyle, semua benda pun boleh masuk. Berstyle. Saya cukup suka. Cukup suka lah orang yang berstyle ni. Ya ke? Berstyle ke? Bukan skema ke? Boleh jugalah. Boleh juga. Sebab orang berstyle ni, dia seek iman lah. Kalau pergi mana-mana pun semua benda dia nak tengok. Betul lah cikgu? Betul lah. Kadang-kadang pun beri kepala juga tengok semua benda. Duk kira nak beli barang lah. Duk kira nak beli semua benda. Duk kira nak borong lah tu. Hai ke? Okay, teruskan. Lagi satu, setiap tahun ni dekat PKNS tu, dekat Bangi Central tu, kalau musim raya ni meriah tahun ni, pengi. Betul lah. Ni dekat Jalan Reko, Jalan Reko downtown pun, aduh, kan dulu kalau raya ni, time-time macam ni lah ni, ujung-ujung nak raya ni, oi, memang gila. Orang duk, apa jadi ni pun, yang berniaga yang jual-jual baju, seluar-seluar raya semua ni kan, kesian tau. Kan? Terpaksa nak buat macam mana? Yelah, betul lah, apa nak buat kan. Itulah, tapi lagi satu dekat tu, Tol Bangi tu. Mana? Dekat Tol Bangi tu lah. Tol Bangi. Kan dulu jam tak boleh lalu tahun lepas raya. Betul. Dekat apa tu, kompleks tu kan, sebelah tu kan. Betul. Tahun ni jadi tahun ni semua tempat kosong tak ada apa. Kan. Okey, baik. Okey, Mas ada lagi? Okey. Itu je. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum. Banyak lagi. Okey. Tapi tak apalah, bagi orang lain tak lah. Okey, baik. Salam. Okey, next. Saya tak minta pujian pun. Jangan risau. Saya bukan minta dipuji pun. Saya tetap akan berterusan macam ni walaupun orang memuji atau menghina. View memang dah turun. Saya dah agak dah view memang akan turun. Tak apa, tak ada hal lah. Tak ada hal lah view turun. Sekarang ni saya bukan lagi saya dah mula kenal trending. Saya dah mula kenal trend follower pencerita. Saya dah mula kenal. So jangan risau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Siapa ni? Ya, cikgu. Ya. Boleh. Nama saya Eri daripada Johor Bahru. Eri Johor Bahru. Teruskan Eri. Jadi saya ni wakil pada frontliner. Wakil frontliner
Wakil frontliner di bidang apa? Di bidang apa tu? Bidang kepolisian lah. Oh, polis. Oh, abang polis lah call ni. Tapi saya cuma nak ni bukan pasal kerja lah. Cuma saya nak nak respect lah. Ya. Anggota polis, tentera, hospital banyak membantu masyarakat kita lah. Jadi satu je pesanan untuk masyarakat kita ni, tolong respect dan hormati apa yang arahan terkini kerajaan bagi kat diorang ni. Contohlah, cikgu. Ya. Thank you abang polis. Korang semua memang amat saya kagumi. Itu je saya cakap. Dalam tempoh PKP ni, polis, tentera, nurse, doktor, koranglah pejuang kami. Itu je saya cakap. Nak kata apa lagi korang? Terima kasih juga kepada cikgu dan rakyat Malaysia lah terutama bagi kerjasama. Jadi saya nampak sekarang rakyat kita dah faham lah benda ni. Sebab saya sentiasa ronda, saya tengok di Bandar Johor Bahru ni malam sentiasa, maknanya tak adalah kereta tak sibuk sangat lah. Pada sebelum ni, sebelum COVID. Tentulah. Yes. Terbaik ya abang polis. Okay. Thank you. Sama-sama. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sama puasa baik. Okay, last call. Oh yo, Akmal Dahlan. Wah, gua siap tangguh gua punya live. Gua siap tangguh gua apa nama ajak tengok balik. Gua siap tangguh gua punya live. Oh, gua support cikgu gua ni. Alamak, terbaik. Ada next call, last call. Saya bagi Chan ni last call. Before saya stop, saya bagi Chan ni last call. Tak, korang malu apa? Kalau dekat radio korang call makan nak gila. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Razak daripada Kemaman juga. Razak Kemaman, kita teruskan Cik Razak. Nak buat permintaan. Apa tu Cik Razak? Saya tak pastilah sama ada cikgu boleh bawa tak boleh bawa. Saya rasa sementara waktu masih ada lagi ni, sebelumnya timbul Aidilfitri, kalau bolehlah cikgu bawa live daripada Ustaz Abid tu sendiri supaya kita boleh nangis-nangis. Saya beberapa kali sebenarnya cuba dapatkan dia, tapi Ustaz Abid memang tak apalah, saya cuba lagi lah. Saya dah try. Saya memang ada nombor phone yang personal dia, nombor peribadi dia yang orang lain tak tahu. Tapi saya cubalah sebab memang Ustaz Abid ni dia agak susah sikit nak join live orang lain. Tapi saya akan cubalah. Okey, tak apa. Sebab bukan saya je, Berita Harian pun ada 2-3 kali panggil dia untuk segmen Berita Harian pun susah dapat. Tapi tak apalah, saya cubalah. Sebab saya rasa dengan cara tu juga harap kita ni lah boleh dapat tazkirah yang terbaik supaya dah banyak kesedaran. Ya. Okey. InsyaAllah saya cuba insyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Baik. Kalau nak bagi menangis-nangis, Anwar Rahman pun boleh. Bagi tazkirah. Suruh je Anwar Rahman, Komander Tak Kufur Nikmat. Dia orang ni pun boleh bagi orang menangis kan. Takat nak bagi menangis ni, saya rasa Anwar Rahman pun cekap bagi orang menangis ni. Saya pun pernah menangis dengan komen-komen dia. Okey tuan-tuan, saya kira mungkin itu je kot. Kalau telefon saya tak berbunyi, saya akan terus pergi ke lagu terakhir before saya stop. Tapi tuan-tuan, okey, silap. Jap. View turun bukan apa semua nak call cikgu, ya ke? Okey, baiklah. Okey, macam inilah. Saya nak bagi tahu pada semua orang kat di luar sana. Pengumuman penting. Live saya akan bersiaran hari-hari sehingga 12 saja. Sehingga 12 Mei saja. Bermaksud esok dan lusa. Lagi 2 hari saja. Lagi 2 hari saya akan buat live hari-hari. Sebab hari ini sudah sampai hari yang ke-50 berapa? 53 ke 54? 54, 55 tu lah. Dah sampai 54 ke 55 hari dah. Saya buat tanpa henti. Jadi, tuan-tuan, 12 hari bulan Mei ialah hari terakhir saya akan buat live secara harian. Dan bermula 13 Mei, saya mungkin akan buat live secara dui live. Maksudnya, secara dua hari sekali, insyaAllah. Ataupun saya akan bagi tahu, saya akan maklumkan dalam bentuk poster. Maksudnya, tiada lagi live harian. Live tu ada, tapi bukan hari-hari. Mungkin
bermula 13 hari bulan, live saya akan berbentuk 2 hari sekali ataupun bergantung kepada keadaan. Tapi insya-Allah paling-paling tidak pun 2 hari sekali. Saya akan cuba buat 2 hari sekali. Tapi kalau kerinduan saya terhadap live ni masih kuat, mungkin hari-hari. Tapi saya cuma kata saya tidak lagi berjanji. Ini bukan lagi satu komitmen saya untuk berjanji live saya hari-hari. Tidak. Tapi bermula 13 hari bulan, live saya akan ada. Cuma bukan janji saya untuk dibuat hari-hari. So kalau ada hari yang tak ada tu, korang kena faham lah. Kerana saya sudah pun berkata yang saya bermula 13 hari bulan, bermula PKPB terakhir ni, sebulan ni, bayangkan takkan saya nak buat hari-hari lagi sebulan, mati saya tuan-tuan. Sampai 4 minggu saya nak menghadap lagi 4 minggu ke depan. Tak boleh dah. Saya surrender. So, saya akan buat 2 hari sekali atau mungkin hari-hari bergantung pada kemampuan saya. Bermula 13 hari bulan. Okey? Harap-harap korang faham lah. Bagi saya ruang untuk nak rehat sehari, buat balik, cari energi, cari ilham, cari konten. Kurang-kurang biarlah dia berkualiti daripada saya terpaksa pening kepala tapi kualitinya hampir. Saya sedar lately mungkin 2-3 kali live saya ni agak kurang berkualiti kerana saya mungkin kehabisan idea. Jadi saya harap bagi saya ruang yang bertenang untuk membuatkan live yang lebih baik dengan cara mungkin 2 hari sekali ke. Tapi kalau saya rajin, saya buat hari-hari. InsyaAllah. Okey? Bukan tak suka Khairul Azhar, bukan tak suka. Suka. Cuma saya perlukan masa dan ruang yang lebih berkualiti. Baik tuan, sebelum saya tamatkan live saya pada malam ni tuan-tuan, saya buka lagu terakhir tuan-tuan. Lagu terakhir buat anda semua. Okey? Dan korang boleh komen sebab saya masih lagi membaca komen. Saya masih lagi akan pick up komen. Seminggu 3 kali okey. InsyaAllah Wan Muhammad Azim cadangan yang baik seminggu 3 kali. Pun okey juga. Kalau saya nak buat hari-hari, bayangkan sebulan lagi nak habis ni. Sebulan lagi mati saya. Ni pun dah 54 55 hari saya buat ni. Tambah lagi sebulan. Saya rasa tidak ada mana-mana wartawan. Tidak ada mana-mana wartawan atau tidak ada mana-mana juru hebah pun dalam Malaysia ni yang buat hari-hari selama 54 hari berturut-turut. Datuk Nur Hisham pun berehat sehari tau. Kan? Saya belum lagi stop ni. Alright tuan-tuan, last song untuk anda semua. Sekejap. Sekejap Sorry tuan-tuan, lupa masuk wire. Macam mana boleh lupa masuk wire? Tuan, last song tak ada semua. Terimalah dari Allahyarham Seri Rumah Najib Arsyad. Are you sure you tengok live sampai 55 hari? Okey tuan-tuan, alhamdulillah walaupun lagu ni mungkin menimbulkan rasa keresahan untuk nak balik kampung, tapi bak kata orang jangan kelik kampung. Baik tuan, 10 saat sebelum saya tamatkan live saya, last 10 second, lepas tu saya akan stop live saya tuan-tuan, dan keep komen macam mana, kurang okey tak saya akan buat bermula 13 hari bulan, 12 hari bulan, maksudnya esok lusa ada, and then 13 bulan saya 13 bulan ke atas bukan tak ada. Mungkin hari-hari tapi tak janji. Tak janji. Mungkin hari-hari tapi tak janji. Macam tu. Tapi tengoklah, pengumuman akan dibuat di dalam grup Telegram. Baik tuan, follow grup Telegram, ada link Telegram, join grup Telegram. Bagi mereka yang nak beli daging salai, ada link untuk WhatsApp daging salai terbaik, gila, sedap gila. Topi ada lagi kalau nak beli. Semuanya ada link dekat tajuk ni. Dekat tajuk live, semua link ada. Link Telegram, link daging salai dengan link topi. Alright. Bagi anda semua, teruskan bersama dengan pencerita selagi mana anda mahu pencerita bersama dengan anda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, selamat malam, 3, 2, 1. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam pencerita. Okey, follow pencerita, support pencerita, dan jangan lupa bersama dengan semua platform anda pencerita. Terbaik.